Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah bersedia ke hari ini nak belajar topik tayamum? Hari ini kita akan sambung dua topik yang terakhir untuk bahagian tayamum, iaitu mengenai perkara yang membatalkan tayamum dan juga hikmah tayamum. Ustazah harap awak semua sudah bersedia dengan kertas ke pen ke masing-masing ya. Boleh ya semua? Okay, mari kita sama-sama mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa belajar. Okay, Ustazah harap semua dah baca doa belajar. Okay, kita dah bersedia untuk memulakan pembelajaran kita hari ini dan semoga Allah memberkati apa yang kita belajar untuk hari ini. Okay, kita dah belajar mengenai lafaz niat tayamum, pengertian tayamum, apa tu lagi? Sunat-sunat tayamum, apa lagi? Syarat-syarat tayamum. Jadi kita akan sambung dengan perkara yang membatalkan tayamum. Seperti yang awak lihat di skrin ni, ada berapa perkara yang membatalkan tayamum? Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, perkara yang membatalkan tayamum ialah seseorang itu telah murtad. Apa itu murtad? Murtad ialah seseorang yang telah keluar daripada agama Islam. Kalau dia murtad, dia telah membatalkan tayamum yang telah dilakukannya. Yang kedua, sebelum ni kan, mungkin waktu dia dah ambil tayamum dah, tapi sakit dia tu dah sembuh. Maknanya sakit dia tu boleh kena air ataupun dia sudah boleh untuk mengambil wuduk seperti biasa. Maka tayamum yang telah diambil tadi, yang sudah diambil tadi telah terbatal. Yang ketiga, luput waktu solat. Tayamum ni kita kena buat, kita boleh buat hanya untuk satu waktu solat saja. Maksudnya kalau untuk zuhur, kita ambil tayamum untuk waktu zuhur je. Kalau untuk asar, kita ambil tayamum untuk waktu asar je. Kita tak boleh sambung. Maksudnya macam kita nak simpan tayamum tu untuk sampailah ke waktu maghrib ke waktu isyak ke. Faham tak? Dia tak macam wuduk. Kalau wuduk, kalau kita tak batal air wuduk kita, kita boleh je kan nak sambung nak. Nak simpanlah wuduk ni, tahanlah wuduk ni sampailah waktu asar ke maghrib. Ikut kamulah. Tapi untuk tayamum tidak boleh. Ingat tak syarat-syarat tayamum tu? Kalau dah hilang apa-apa syarat tayamum tu, kita wajib untuk solat menggunakan air wuduk seperti biasa. Okay, faham ke? Okay, Ustazah teruskan dengan yang keempat. Ada air sebelum solat. Contohnya, buku 1 suku macam tu. Awak dah ambil dah tayamum untuk solat zuhur kan. Pasal awak macam, sekejap lagi lah nak solat, lengah-lengahkan masa. Lepas tu pukul 2 tiba-tiba, air dah ada. Air dah datang balik. Macam contohnya tangki air awak dah penuh, lepas tu ada air dah balik. Jadi pada waktu itu awak kena ambil wuduk menggunakan air wuduk seperti biasa. Awak tak boleh guna tayamum yang tadi tu. Maksudnya dah terbatal dah lah, yang awak dah sapu debu semua tu dah terbatal. Awak kena ambil wuduk seperti biasa. Okay. Faham? Yang kelima, awak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Siapa tahu perkara yang membatalkan wuduk tu apa? Contohnya lah seperti kentut. Kentut tu apa dia? Keluar sesuatu daripada faraj ataupun apa-apa je lah kan. Tak boleh. Maknanya itu adalah salah satu contoh. Apabila awak melakukan perkara yang membatalkan wuduk, maknanya automatiknya awak punya tayamum pun boleh terbatal juga. Faham ke tak ni apa yang Ustazah cakap ni? Ustazah ulang balik semua. Balik semula. Yang pertama, murtad. Yang kedua, sembuh daripada sakit.
Yang ketiga, luput waktu solat. Yang keempat, ada air sebelum solat. Yang kelima, melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Okay, Ustazah minta awak semua ulang balik dengan Ustazah sama-sama. Boleh ke? Yang pertama, murtad. Yang kedua, sembuh daripada sakit. Yang ketiga, luput waktu solat. Yang keempat, ada air sebelum solat. Dan yang kelima, melakukan perkara yang membatalkan solat. Faham ke apa yang Ustazah cakap ni? Okay, Ustazah harap awak faham ya. Nanti kalau tak faham boleh je WhatsApp Ustazah. Okay, kita teruskan pula kepada hikmah tayamum. Apa dia anak-anak? Hikmah tayamum. Baik. Apa hikmah tayamum ni? Apa kebaikannya? Apa yang kita boleh dapat? Kenapa kena tayamum ni? Hikmah dia. Yang pertama, kemudahan kepada orang yang uzur. Apa dia? Ulang lagi sekali semua. Ulang sama-sama dengan Ustazah. Kemudahan kepada orang yang uzur. Kemudahan kepada orang yang uzur. Maksudnya kalau dia ada penyakit yang tidak boleh kena air, dia boleh melakukan tayamum. Maknanya tak ada alasan untuk dia tidak solat. Untuk memudahkan supaya tidak membebankan kita, supaya penyakit kita tidak bertambah teruk, bertambah melarat. Jadi kita boleh melakukan tayamum. Yang kedua, baca sama-sama dengan Ustazah, membuktikan agama Islam itu mudah dan mampu dilaksanakan. Kita nak tahu memang sebab agama Islam ini agama yang mudah, dia tidak menyusahkan umatnya, dia tak menyusahkan hamba-nya agama Islam ni. Penganutnya tidak menyusahkan kita. Dia sangat memudahkan, jika ada kesukaran, ada cara untuk memudahkan. Tapi jangan kita ambil kesempatan. Kita kena tahu yang dengan adanya tayamum ni membuktikan agama Islam ni mudah dan kita mampu melaksanakan. Ajarannya mampu dilaksanakan oleh sesiapa sahaja. Okay. Yang ketiga, menitik beratkan betapa pentingnya ibadah solat ini. Apa dia yang ketiga? Pentingnya ibadah solat. Maksudnya tak ada alasan untuk awak tidak solat. Awak kena solat, awak wajib solat. Faham ke di sini? Maksudnya kalau ada kesukaran untuk awak solat macam biasa menggunakan air wuduk, awak boleh menggunakan tayamum. Contoh, ketiadaan air. Macam mana ni? Air tak ada ni. Gunakan debu tanah untuk bertayamum dan awak boleh solat macam biasa. Faham ke tak ni? Apa dia? Yang pertama, kita ulang lagi sekali hikmah tayamum. Pertama, kemudahan kepada orang yang uzur. Kedua, membuktikan agama Islam itu mudah dan mampu dilaksanakan. Dan yang ketiga, pentingnya ibadah solat ini terhadap umatnya. Okey, dah. Okay, kita dah belajar mengenai perkara yang membatalkan tayamum dan juga hikmah tayamum. Okey, baik. Ustazah minta awak buat nota untuk untuk apa yang kita dah belajar untuk hari ini, iaitu perkara yang membatalkan tayamum dan juga hikmah tayamum. Selepas itu awak hendaklah menjawab soalan di Google Form yang telah Ustazah sediakan. Okay, sebelum tu Ustazah akan bacakan biar awak faham apa yang soalan-soalan yang Ustazah akan tanya. Biar semua boleh dapat markah penuh ni. Okay, Ustazah nak tolong awak. Okay, boleh? Sama-sama kita uji kefahaman kita apa yang kita dah belajar daripada awal hari tu sampai hari ini. Okey. Okey, kita akan teruskan dengan apa tu namanya? Tengok Google Form. Macam mana nak buat Google Form tu ya? Okey, baik. Okey, baik. Ini adalah Google Form yang Ustazah dah sediakan. Okey, jadi awak kena jawab Google Form yang Ustazah sudah beri.
Okey, yang pertama mengenai tayamum. Apa yang awak dah belajar lah mengenai tayamum daripada awal hari tu sampailah hari ini. Mula-mula isi dulu nama penuh awak, apa dia? Muhammad bin Abu ke, ikutlah nama penuh awak apa. Lepas tu pilih awak kelas apa? 3 Aisyah ke, 3 Khadijah ke, 3 Saudah ke, 3 Hafsah ke, Zainab, Ummu Salmah ataupun Juwairi. Ya, pilih je yang mana kelas awak. Sebagai buktilah awak dah siapkan kerja yang sudah beri. Okey, seterusnya. Soalan yang pertama. Apakah pengertian tayamum? Ingat balik apa yang Ustazah dah ajar sebelum ni. Pengertian tayamum tu apa? Okay, yang pertama Ustazah bacakan. Pilihan yang pertama. Menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Pilihan yang kedua. Menyapu debu tanah yang suci kedua-dua tangan hingga ke siku dan ke muka dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci dengan syarat-syarat tertentu. Mana satu pilihan jawapan awak? Baik, kita teruskan pula dengan soalan yang kedua. Apakah lafaz niat tayamum yang betul? Awak kena pilih mana yang lafaz niat tayamum yang betul. Ustazah bacakan. Nawaitu tayammumah listibahati salati lillahi ta'ala. Okey, yang kedua ni ke jawapan dia? Nawaitu listibahati tayammumah salati lillahi ta'ala. Ataupun yang ketiga ni jawapan dia. Nawaitu listibahati salati tayammumah lillahi ta'ala. Antara ketiga-tiga di mana satu lafaz niat tayamum yang betul ni? Awak boleh pilih jawapan awak dekat sini. Okey, seterusnya. Susun rukun tayamum yang berikut ni. Ingat lagi tak apa itu rukun tayamum? Ada 4 perkara kan? Okey, Ustazah nak awak susun. Okey, menyapu debu ke muka ni rukun tayamum yang keberapa? Tertib ni yang keberapa? Menyapu debu pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku ini yang nombor berapa? Yang apa? Rukun yang keberapa? Niat ketika memulakan tayamum ni rukun yang keberapa? Pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke? Awak kena pilih sendiri. Yang mana satu awak rasa susunan dia yang betul. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai kita akan jawab soalan yang seterusnya. Kategorikan perkara berikut. Okey. Kategorikan perkara berikut. Ustazah dah bagi kat sini. Satu ni adalah syarat-syarat tayamum. Yang kedua ini adalah sunat-sunat tayamum. Baik. Antara dua ni mana satu pernyataan ini adalah masuk dalam syarat-syarat tayamum ke sunat-sunat tayamum? Contoh, air yang ada hanya cukup untuk keperluan yang lebih penting. Air yang ada hanya cukup untuk keperluan yang lebih penting. Mana satu jawapan dia, untuk syarat-syarat tayamum ke sunat-sunat tayamum? Pilih antara salah satu ini. Boleh? Okey. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan. Syarat ke sunat tayamum? Ketiadaan air dilakukan setelah masuk waktu solat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat apa? Syarat ke sunat? Nanti awak klik je kat sini. Seterusnya, menipiskan debu. Menipiskan debu, mana satulah jawapan dia ya? Pilih ya dekat sini. Okay, seterusnya, soalan yang keberapa tadi? Awak fikirlah. Awak buatlah ya. Okay, seterusnya, kategorikan perkara berikut. Okay, kita teruskan pula dengan hikmah tayamum dan juga perkara yang membatalkan tayamum. Okey, saudara ni. Yang pertama ini murtad. Murtad di bawah mana? Perkara yang membatalkan tayamum ke hikmah tayamum? Okey. Yang kedua ini luput waktu solat.
Pilih jawapan dia mana satu, pilih. Yang ketiga, membuktikan agama Islam itu mudah dan mampu dilaksanakan. Sembuh daripada sakit. Pentingnya ibadah solat. Perkara yang membatalkan tayamum ke ataupun hikmah. Ada air sebelum solat. Seterusnya, melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Dan yang terakhir, kemudahan kepada orang yang uzur. Awak kena pilih. Pilih satu je untuk setiap jawapan ni, ada satu sahaja jawapan dia. Okay, pilih je. Lepas tu nanti awak submit. Lepas dah submit, nanti ada boleh tengok jawapan yang betul dia yang mana satu. Boleh tengok sekali apa awak jawab tu betul ke salah. Lepas tu dah siap ni, boleh print ya soalan ni, lepas tu tampal di dalam buku tulis. Okay, faham ke semua apa yang Ustazah cakap ni? Ustazah harap awak faham apa yang kita dah belajar untuk hari ini, dan bolehlah jawab semua soalan yang Ustazah sudah berikan. Okay, sekurang-kurang siapkan hari ni ya, boleh semua? Ustazah nak ucapkan terima kasih sebab dengar pembelajaran Ustazah untuk hari ini.